السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz, saya pun lama tak datang, lupa nama, tak maaf. Yang saya hormati Tuan Imam dan Jurutan Kuasa Madrasah yang diberkati Allah, seterusnya para asatizah, ibu bapa muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah memberikan kesihatan dan kelapangan waktu yang diberkati dengan menghadiri majlis ilmu seperti bagaimana pada malam ini. Walaupun dalam keadaan yang lewat, kerana seperti yang tuan-tuan maklum bahawa perjalanan daripada Melaka ke sini, rupanya saya terpaksa meredah jam hari Ahad malam Isnin. Saya pun tak terlupa, dah lama saya tak ke sini. Punya Ahad malam Isnin ni orang bertumpu untuk pulang ke Kuala Lumpur. Ala kulli hal, insya-Allah sebagaimana yang dibincangkan oleh Al-Fadhil Ustaz, bahawa kita akan membaca suatu kitab yang khusus dalam kuliah Maghrib sebulan sekali di sini, iaitu kitab yang bertajuk Sistem Pemerintahan Negara Islam, iaitu di dalam bab Fiqhud Daulah. Kerana fiqh Islam adalah fiqh yang sangat luas dan ulama menulis di dalam berbagai-bagai bidang yang merupakan cabang-cabang bagi fiqh Islam yang luas itu. Ada di dalam bidang ibadah yang dipanggil fiqhul ibadah. Ada di dalam bidang yang dipanggil sebagai fiqhud daulah wal imrah, iaitu fiqh mengenai pentadbiran atau kerajaan di dalam Islam. Ada juga fiqh yang mengenai tentang jihad yang dipanggil fiqhul jihad. Ada juga fiqh yang berkaitan tentang soal-soal perundangan ataupun al-qadha, mahkamah dan sebagainya, yang merupakan cabang-cabang daripada fiqh Islam yang menggambarkan kesyumulan dan juga kesempurnaan syariat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Oleh itu kita tak boleh membataskan pengajian kita semata-mata kepada fiqh yang berkaitan tentang ibadah, walaupun fiqh yang berkaitan tentang ibadah itu huwal asas, ia adalah sangat-sangat asas. Li'annaha, kerana ibadah itu asasul zikr, asas zikrullah, asasul wuslah wal ittisal bainana wa bainallah, asas hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asasul mujahadah, asas untuk membuktikan yang kita mendahulukan Allah dan keredaannya di atas hawa nafsu kita. Oleh itu fiqhul ibadah adalah sangat penting dan mengambil tempat yang sangat utama di dalam penulisan ulama-ulama fiqh. Bahkan mazhab yang empat itu sendiri adalah dibangunkan di atas ijtihad yang berbeza dalam soal fiqhul ibadah. Jadi fiqhul ibadah tak boleh diabaikan, mesti dipelajari, ditamakun dengan mendalam, sehingga kita tahu betul-betul tentang soal taharah, tentang soal salat, tentang soal puasa, tentang soal mengerjakan haji, dan mengetahui daripada yang bersifat hukum yang fardu, rukun dan syaratnya, kepada yang bersifat nafilah, sunatnya dan forok-foroknya yang halus, yang membawa kesempurnaan zikrullah
kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, tidak boleh terbatas kepada fiqhul ibadah sahaja, kita juga perlu mengetahui tentang fiqh-fiqh yang lain. Terutamanya di zaman ini, yang merupakan zaman yang tidak lagi menyaksikan Islam itu sebagai panduan mutlak kepada kehidupan manusia. Berbeza di zaman ketika adanya khilafah Islamiyah, atau lebih tepat ketika di zaman Khulafaur Rasyidin. Fa fi dzalika zaman kana al-Islam huwa al-muwajjihul wahid li kulli tasarufatin nas. Pada zaman itu yang menjadi muwajjih, pemandu kepada seluruh tingkah laku dan tindakan manusia ialah Islam. Oleh itu, berbeza dengan zaman kita pada hari ini, yang Islam itu telah dijadikan sebagai salah satu panduan. Dan di samping Islam itu dikemukakan alternatif-alternatif yang lain, iaitu yang dipanggil ideologi, falsafah dan juga sistem-sistem moden, yang semua itu adalah merupakan hasil pemikiran yang datangnya daripada barat, minal Yahudi wan Nasara, daripada golongan Yahudi dan Nasara. Dalam setiap bidang kehidupan, mereka menyediakan panduan-panduan yang menjadi alternatif kepada panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka berhadapan dengan situasi begini, mempelajari fiqh di luar daripada fiqh ibadah menjadi kewajipan, fardu ain kepada setiap muslim, yang asalnya merupakan fardu kifayah. Tetapi bagi mengelakkan kesesatan, bagi melepaskan diri daripada terpedaya dengan idea-idea yang dilontarkan oleh ideologi dan falsafah-falsafah ini, yang bermaksud untuk menimbulkan keraguan dalam hati kita terhadap ketinggian Islam itu sebagai panduan hidup yang satu-satunya yang wajib kita pegang daripada lahir sampai mati. Maka berdepan dengan keadaan ini, mengelakkan daripada terpedaya, jadi wajib kepada kita mempelajari atau mengetahui tentang fiqh-fiqh yang berkaitan seumpama fiqhud daulah itu, dan juga mengetahui tentang ideologi-ideologi semasa serta ajaran-ajarannya yang menjadi sumber kepada serangan-serangan fikiran terhadap ajaran Islam dan syariatnya. Maka jadi wajib, tanggungjawab kita jadi bertambah dalam kita nak mendalami ilmu pengetahuan Islam itu. Kerana kalau kita tidak mempelajarinya dan tidak mengetahuinya, maka kita tak dapat melepaskan diri daripada terperangkap kepada agenda musuh-musuh Islam minal Yahudi wan Nasara. Jadi pada zaman kita ini, kalau orang itu dia belajar tauhid, fiqh, tasawuf sebagaimana yang dipelajari mengikut kaedah dan manhaj di zaman sebelum jatuhnya khilafah Utsmaniyah itu, maka kita akan dapati pada hari ini orang Islam yang berfahaman komunis. Di Yaman, di Asia Tengah, di Rusia, orang Islam tapi berfahaman komunis. Kita akan dapati di Indonesia orang Islam yang berpidato mempertahankan fahaman anti hadis, sedangkan fahaman itu daripada fahaman orientalisme, yaitu fahaman yang mengkaji dunia ketimuran, terkhususnya agama Islam dan tokoh-tokohnya, bagi menyelidik kelemahan-kelemahan yang ada. Sekiranya tiada, maka diada-adakan supaya menjadi bahan
bagi menyerang akan ketinggian dan keagungan Islam itu yang bertapak di dalam hati golongan yang beriman. Jadi kita akan temui pula dalam negara kita orang Islam, di dalam negeri Mesir orang Islam yang mendukung fahaman sosialis. Kita akan temui di Syria lebih dahsyat lagi orang-orang Islam seperti Syria dan Iraq yang mendukung fahaman sosialis yang mendekati fahaman komunis. Dan di Malaysia orang-orang Islam yang mendukung fahaman nasionalis dan fahaman liberalis. Dan ini semua adalah kesan daripada kegagalan menggarap pengajian Islam itu secara yang lengkap dan menyeluruh, termasuk di dalamnya mengetahui tentang persoalan fiqhul daulah. Jadi kena belajar. Jadi kita tak boleh ambil ringan dalam soal ini, kerana kita bukan sahaja nak jaga akidah kita, tapi nak jaga akidah keluarga kita, nak jaga akidah zuriat dan keturunan kita. Fala mafarra lana, tak ada jalan keluar, tempat untuk mengelak lagi, illa an najlisa fi mithli hadzal majlis, ialah kita duduk dalam majlis seperti ini, wa natafaqqah, dan kita memperdalamkan pengetahuan kita fi furu' hadzal din, cabang-cabang agama kita ini, yang alladzi kana min qablu, yang di zaman yang lampau, laisa la yakunu mafruḍan lana, tak jadi wajib kepada kita, walakin fi zamanina hadza, pada zaman kita ini, sara faridatan minal fara'id yajibu alaina an nata'allam wa natafaqqah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita akan mempelajari dalam kesempatan sebulan sekali ini sistem buku karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita ambil buku ini kerana buku ini dikarang oleh seorang ulama siasi. Jadi kalau kita nak tahu dalam sesuatu ilmu, kita mesti mencari penulisnya orang yang mengkaji dan mendalaminya secara yang praktis. Ketika itu dia akan mengetahui cabang-cabang yang halus, perkara-perkara yang mendadak, yang terselindung, yang tak mungkin diketahui apabila seorang itu mengkaji secara teoretikal semata-mata. Tetapi apabila dia menceburi dalam bidang itu, maka dia akan mengetahuinya. Sebab itu berbeza hukum-hukum muamalat yang dicetuskan oleh Al-Imam Abu Hanifah lebih ringan berbanding hukum muamalat yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kerana Imam Syafi'i bukan seorang pedagang, tetapi Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Maka berdasarkan kajian hukum dalam bidang muamalah, termasuk dalam khususnya persoalan buyuk, iaitu jual beli, daripada mazhab Hanafi lebih ringan, lebih praktikal dan lebih semasa. Sehingga banyak pendapat-pendapat fiqh dalam bidang-bidang ini terpaksa diambil daripada hukum fiqh dalam mazhab Hanafi. Contoh dalam masalah zakat. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, mesti dengan beras atau makanan ruji. Tetapi dalam mazhab Hanafi boleh digantikan dengan nuqud, dengan harga, iaitu nilai mata wang. Jadi hukum dalam mazhab Hanafi lebih praktikal, sehingga hukum itu diambil oleh pemerintah, bahkan diterima oleh para ulama untuk dijadikan sebagai asas di dalam kita menerima zakat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i pendapatnya ialah dengan beras, iaitu dengan makanan ruji itu sendiri. Ini kenapa perbezaan? Imam Abu Hanifah pakar, seorang yang berniaga, maka dia tahu perkara-perkara yang tak sempat ditanggap oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga fatwanya lebih praktikal dan lebih relevan. Walikulli fannin rijal, bagi setiap ilmu ada tokohnya. Maka bagi ilmu tasawuf, kita tak boleh belajar kitab-kitab tasawuf ataupun daripada orang-orang yang guru-guru yang tidak betul-betul melalui jalan mujahadah di dalam melawan nafsu. Mesti cari guru yang betul-betul pernah melalui jalan mujahadah, yang istiqamah dalam mentaati Allah, yang bersifat di dalam diri dia itu mempunyai sifat-sifat yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf, daripada sifat
mentauhidkan Allah, daripada sifat az-zuhdu, daripada sifat apa kita panggil as-sabru, daripada sifat ini. Berbagai-bagai lagi sifat yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf ada pada dirinya. Maka mengambil ilmu tasawuf daripadanya adalah merupakan cara yang betul dan terbaik. Maka begitulah juga di dalam bidang siasat. Dan kita nak ambil kitab siapa? Kat Malaysia ni kita nak belajar kitab siapa? Dalam bidang, nak ambil daripada ahli akademik yang tidak terlibat secara langsung dalam bidang politik, maka bukan pilihan yang terbaik. Kita nak ambil daripada penulisan ahli-ahli politik sekular yang berfahaman dengan fahaman nasionalis, lagi tak boleh, kerana tasawur politiknya menyimpang daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Habis kita nak ambil daripada kitab-kitab Arab, daripada negeri Arab, boleh. Tapi sudah tentu jadi masalah pada tuan-tuan untuk nak membaca kitab-kitab itu kerana di dalam bahasa Arab. Jadi kita cari jalan yang lebih mudah supaya kita dapat mengikuti pengajian ini dengan bersemangat, kerana bahasa yang dipelajari itu dalam bahasa ibunda kita sendiri. Oleh itu kitab yang saya tengok yang paling sesuai dipakai untuk kita mempelajarinya, bagi kita mengenali tentang sisi-sisi fiqhud daulah di dalam Islam seperti yang dicadangkan oleh Al-Fadhil Ustaz, ialah kitab Sistem Pemerintahan Negara Islam oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang merupakan seorang ulama besar dalam negara kita, bahkan masternya dalam bidang as-siyasah asy-syar'iyyah. InsyaAllah pada bulan akan datang kita akan mula mempelajari kitab ini. Cuba tuan-tuan dapatkan kitab ini. Mengaji kena ada kitab. Ya, bila ada kitab, barulah pengajian itu barakah, dan pengajian itu akan benar-benar meningkatkan ilmu dan kefahaman kita. Ya. Pada malam ini saya nak menerangkan muqaddimah yang perlu kita ketahui, yang menjadi pendorong yang saya sebut tadi, mengapa kita perlu mempelajari tentang fiqhud daulah, iaitu mengetahui serba sedikit keadaan zaman kita pada hari ini, yang daripada sudut siasahnya selepas jatuhnya Al-Khilafah Al-Uthmaniyah pada tahun 1924 Masihiyah, jatuh kerajaan Islam yang telah berada di situ, bermula daripada Khilafah Ar-Rashidin, Al-Khilafah An-Nubuwah, kemudian diganti dengan Khilafah Al-Umayyah, kemudian Khilafah Al-Abbasiyah, dan kemudiannya Khilafah-Khilafah di dalam negara-negara umat Islam yang berpindah daripada suatu negara kepada suatu negara berdasarkan kepada negara yang terkuat pada ketika itu. Maka khilafah Islam kekal dan akhirnya sampai kepada kerajaan Turki Uthmaniyah yang akhirnya runtuh dengan perancangan musuh-musuh Islam, iaitu Yahudi dan Nasara pada tahun 1924. Ini kita kena tahu. Jadi tak lama ya, 1924, sekarang baru 2011, tak sampai 100 tahun lagi jatuhnya khilafah Islamiyah itu, tak sampai. Jadi walaupun tak sampai, mereka setelah jatuhnya khilafah Islamiyah, mereka bekerja siang malam untuk menghapuskan legasi al-khilafah al-Islamiyah dan untuk menjauhkan umat Islam daripada as-siyasah asy-syar'iyyah dengan bersungguh-sungguh. Contoh negeri Melaka, negeri saya, yang diperintah kurang lebih 100 tahun berdasarkan kepada pemerintahan Islam, iaitu Kesultanan Melayu Islam, yang menjadi lengkap di dalam pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dilaksanakan hukum hudud di zaman itu setelah diperkenalkan oleh sultan-sultan yang terdahulu seperti Sultan Iskandar Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan kemudian dilaksanakan di zaman Sultan Mansur Shah, dan kemudian diteruskan oleh Sultan Mahmud Shah yang akhirnya
kerajaan Islam negeri Melaka itu runtuh pada zaman pemerintahan beliau. Jadi 100 tahun lebih kurang pemerintahan Islam. Lalu diambil oleh Portugis dalam tempoh yang singkat, setahun sahaja. Portugis menghapuskan seluruh tanda-tanda Islam di Melaka. Habis masjid-masjidnya dibakar, dibongkar semua. Kitab-kitab yang menjadi khazanah tamadun Islam Melayu Melaka itu diangkat dan diekspor ke luar negara dengan kapal. Kemudian dilaporkan kononnya kapal itu tenggelam di perairan Selat Melaka. Tetapi berdasarkan kajian ditemui kitab-kitab yang dicuri itu di universiti, di perpustakaan-perpustakaan besar Eropah. Dia buang semua habis. Kemudian dalam tempoh setahun itu mereka berjaya menjadikan negeri Melaka sebagai pusat penyebaran Kristian. Lalu didirikan gereja yang besar di negeri Melaka. Ini kerja yang mereka buat baru setahun sahaja. Mereka buat kerja siang malam untuk memadamkan Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka sangat berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Ini sifat golongan musyrikin, golongan kufar yang menentang Islam. Maka dengan jatuhnya khilafah Utsmaniyah walaupun sekejap, ya, mereka menyebarkan fahaman siasah yang dipanggil politik sekular. Al-Almaniyah dalam bahasa Arabnya, secularism. Ni dah jadi wajib, fardu ain lah kita kena belajar tentang secularism ni. Ya, fardu ain, wajib. Saya fatwakan dalam buku saya ancaman bahaya sekularisme. Tapi oleh kerana saya bukan mufti, jadi fatwa tu tak ada orang tahulah. Saya fatwa seorang-seorang aja lah. Ya. Setelah membuat kajian, saya memfatwakan fardu ain kepada umat Islam dalam negara ini mempelajari tentang sekularisme itu. Fardu ain. Kerana mereka tak mungkin dapat mengelak daripada terpalit dengan sistem politik sekular, melainkan mereka kenal apa itu sekularisme. Tahu apa dia sekularisme. Dan tahu dengan itu tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim menolak fahaman tersebut. Kerana fahaman itu tak ada jauh bezanya. Bahkan lebih keji dan lebih buruk daripada Khawarij, daripada Mu'tazilah, daripada Jabariyah, daripada Qadariyah, daripada berbagai-bagai fahaman Syiah dan macam-macam lagi. Berbagai-bagai fahaman-fahaman yang menyalahi petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kena tahu, kena belajar. Wajib belajar. Kena tahu. Baik, sekularisme itu suatu ajaran yang bersifat universal. Kesimpulannya, ia suatu ajaran yang menganjurkan manusia menjadikan pertimbangan hidupnya berdasarkan dunia semata-mata. Li'ajli dunia semata-mata. Pertimbangan hidup yang asalnya dikemukakan oleh para anbiya berdasarkan ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat, maka ditolak oleh golongan yang membawa fahaman sekularisme ini. Maka bagi mereka akhirat, persoalan agama, wahyu, kesucian, ini semua tidak boleh menjadi istilah di dalam politik moden yang dipanggil sekularisme itu. Jadi dengan fahaman ini, seluruh pertimbangan negara dari semua aspek mesti berdasarkan kepada kemaslahatan duniawi semata-mata. Lantas, fahaman sekularisme menolak perundangan agama, menolak petunjuk kitab suci, dan ia menjadikan panduan dalam bernegara itu kepada pendapat dan pemikiran ahli-ahli politik, penulis-penulis politik, dan juga ahli-ahli falsafah politik di zaman moden yang menulis buku-buku politik. Dan kemudiannya dia menjadikan orang-orang yang dipanggil sebagai wakil-wakil rakyat yang dilantik melalui pilihan raya itu sebagai penentu hukum
yang memutuskan apa yang boleh dan apa yang tak boleh di dalam mentadbir sebuah negara berdasarkan pertimbangan kemaslahatan duniawi negara dan masyarakat itu. Jadi ini jelas suatu fahaman yang bercanggah dengan Islam. Sebab itu kita jangan pelik dalam sebuah negara sekular arak dijual, dalam sebuah negara sekular diberi kebebasan kepada sesiapa sahaja untuk mengkritik soal-soal agama. Di dalam negara sekular diberi kebebasan untuk melalui cara hidup, walaupun cara hidup yang bercanggah dengan moral. Dalam sebuah negara sekular diberi kebebasan perniagaan, yang walaupun perniagaan itu meracun dan merosakkan sendi-sendi moral. Di dalam sebuah negara sekular dibenarkan pergaulan bebas dalam sistem pendidikan kerana pertimbangan agama, pertimbangan akhirat dalam sebuah negara sekular tidak mempunyai tempatnya sama sekali. Ini kita kena faham. Ini berat, lebih dahsyat daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah pun ijma' dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma' dengan Syiah. Mereka ijma' al-khitab bahawa al-hakim, bahawa yang menentukan hukum huwallahu wahdah, hanyalah Allah semata-mata. Ini ijma' di kalangan mazahibul Islamiyah. Ijma'. Hatta Khawarij, hatta Syiah, hatta Mu'tazilah, hatta Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qaradawi di dalam tulisannya, di dalam kitabnya. Ijma' mereka. Tiba-tiba datang fahaman sekularisme, senang-senang saja dia tolak habis semua, dan dia mengatakan yang menentukan hukum itu ialah pakar-pakar perundangan, berdasarkan kepada pakar-pakar perundangan, berdasarkan apa yang diputuskan oleh wakil-wakil rakyat, undang-undang yang didekrikan di dalam Dewan Undangan dan Parlimen. Masya-Allah. Ini berat tuan-tuan, berat. Tuan-tuan boleh tidur tak kalau orang kata tuan-tuan ni Mu'tazilah? Kita nak pikul mayat Mu'tazilah pun tak berapa berasa nak pikul bila tahu itu mayat Mu'tazilah. Ulama-ulama tak tidur siang malam. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudiannya ulama tasawuf yang terkenal, Abdul Haris Al-Muhasibi, yang merupakan tokoh-tokoh besar, guru kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi muridnya kepada Abdul Haris Al-Muhasibi. Imam Junaid Al-Baghdadi adalah imam Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tasawuf. Daripadanya turun tokoh-tokoh besar, daripada ulama-ulama tasawuf dan tokoh-tokoh pendakwah, antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Daripadanya turun Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Daripadanya turun berbagai ulama-ulama besar yang meneruskan tradisi keilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah di bidang tasawuf. Imam Abdul Haris Al-Muhasibi menentang habis-habisan golongan Mu'tazilah dengan tulisannya yang begitu banyak. Itu ahli tasawuf di zaman itu, menentang habis-habisan Mu'tazilah. Kalau dia hidup di zaman kita, barangkali dia berhenti mengajar tasawuf, dia mengajar sekular je. Dia tak ada masa dah. Menyelamatkan akidah lebih penting daripada membanyakkan zikir, kerana akidah itu lebih penting dan menyelamatkan kita daripada dihumban ke dalam neraka jahanam, berbanding orang yang berzikirnya banyak tetapi akidahnya rosak. Boleh jadi Imam Abdul Haris Al-Muhasibi kalau hidup di zaman ini, dia tak mengajar dah tasawuf, dia mengajar tentang sekular siang malam sampai umat Islam meninggalkan sekularisme. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekularisme ini sangat berbahaya. Antara dunia Islam yang menanggung musibah daripada fahaman sekular ini ialah negara kita yang merdeka di atas dasar dan prinsip menolak perundangan ataupun syariat Islam sebagai asas perundangan negara ini. Maka negara kita sejak daripada dulu sampai hari ini dah 53 tahun, ya, 54 tahun, ya, kita masih lagi mempertahankan perlembagaan negara yang bersifat sekular itu, menyebabkan pada hari ini
bila kita nak cakap tentang pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala, dilihat sebagai sesuatu yang asing dan dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi perlembagaan. Terpaksa diulas, diterang. Yang malangnya umat Islam sendiri yang menolak usul-usul ke arah itu. Ini malang. Ini kejayaan besar yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara di zaman ini. Umat Islam sendiri, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tak rasa terkilan, tak rasa pilu, tak rasa sedih, tak rasa akidahnya itu tergoncang walaupun dia menolak dan tidak memperakui undang-undang dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bekerja keras bagi memastikan undang-undang dan syariat Allah itu tertegak sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda. Ini masalahnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apabila dah jadi begitu, umat Islam rata-rata ramai yang tak faham tentang fahaman sekular. Ada seorang tokoh agama membuat kenyataan negara ni bukan negara sekular. Sekular tu ilmu pentadbiran, kata dia. Melopong saya dengar kenyataan dia. Beliau ketika itu fellow kanan IKIM. Melopong saya. Dia boleh kata sekular itu adalah merupakan ilmu pentadbiran negara. Daripada mana dia dapat kenyataan itu saya pun tak tahu. Kerana Universiti Al-Azhar sendiri dalam kitabnya Al-Bayan mengeluarkan kenyataan bahawa sekularisme itu menyalahi Islam. Jadi dia ambil daripada mana? Inilah masalah orang kita dalam masalah ibadat, bukan main dia. Mesti berdasarkan mazhab Syafi'i ya. Mesti betul-betul pasti entah nak mengajar ni. Ada betul-betul kitab ni karangan ulama betul-betul. Jangan entah main ambil. Itu satu sikap yang bagus. Tetapi dalam ajaran Islam yang berkaitan tentang siasah, di dalam pendirian Islam terhadap sekularisme, main pakai akal gitu aja. Suka-suka saja keluar pandangan. Seolah-olah perkara itu tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ini musibah yang melanda banyak ulama di akhir zaman. Yang banyak melanda orang-orang agama di akhir zaman, meringan-ringankan ajaran agama, terkhususnya dalam soal yang berkaitan tentang kenegaraan. Kerana di zaman ini, oleh kerana as-siyasah asy-syar'iyyah itu sudah tidak lagi dijadikan panduan, maka ramai orang-orang Islam yang meringan-ringankannya. Walhal ajaran Islam itu walau ditolak oleh sesiapa pun, bahkan kalau ditolak oleh seluruh manusia sekalipun, ia tetap merupakan ajaran yang sebenar, yang wajib didukung dan dipertahankan oleh setiap orang mukmin yang sebenar dalam imannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tanya tuan-tuan, berapa berjaya ke tak berjaya sistem sekular ni dalam membawa kebahagiaan kepada manusia? Tak berjaya, gagal sejak dulu. Tapi mengapa kita masih mempertahankan sistem itu? Patut benda yang tak berjaya kita buang. Dah tak berjaya. Kalau ikut fahaman pragmatisme sendiri, kalau sesuatu itu sudah tidak relevan, maka digantikan dengan yang lain. Tapi mengapa dalam soal sekularisme ini, walaupun gagal, kita tengok dalam surat khabar, berita pembunuhan, buang anak, rogol, rompakan, dah jadi umumul balwa, dah jadi perkara yang tak boleh nak elakkan lagi dan dihapuskan, dan merebak dalam masyarakat. Tapi walaupun begitu, undang-undang yang gagal, sistem yang gagal masih dipertahankan. Apa sebab? Apa sebab? Sebabnya undang-undang ini adalah merupakan agenda musuh-musuh Islam. Sebab itu mereka akan mempertahankan agar manusia terus sesat dan menyeleweng. Walaupun undang-undang ini 1000 kali gagal, mereka akan memastikan kekal dalam kegagalan itu lebih baik daripada manusia kembali kepada Islam. Kita perlu faham dengan siapa kita berhadapan. Dengan musuh-musuh Islam yang ada di barat sana, yang bekerja siang malam bagi memastikan umat Islam tidak melalui jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bernegara dan di atas jalan Islam yang lurus. Kita kena faham tanggungjawab dan kewajipan kita itu.
Dan untuk faham itu, kita perlu memahami tentang sisi ajaran Islam berhubung daulah pemerintahan. Karena Islam, ajaran sekularisme dari sudut politik, iaitu mengajarkan bahawa agama suku, politik suku. Ini ajarannya dari sudut politik. Ada ajaran dari sudut ekonomi yang dipanggil kapitalisme. Ada ajaran dari sudut pemikiran yang dipanggil rasionalisme. Ada ajaran dari sudut kedudukan wanita dalam masyarakat yang dipanggil feminisme. Ada ajaran yang menerangkan tentang soal psikologi yang dipanggil Freudisme. Ada ajaran yang menerangkan tentang nilai moral yang dipanggil pragmatisme. Jadi macam-macam cabang-cabang sekularisme itu. Dari sudut politik dia panggil liberalisme. Yaitu politik suku, agama suku. Dan ini yang diamalkan oleh negara kita. Betul ke ajaran ini? Bila kita mempelajari kitab sistem pemerintahan negara Islam, maka kita akan tahu bahawa ajaran tersebut sangat tidak menepati dengan ajaran Islam. Kerana Islam mempunyai panduan yang tersendiri dalam bernegara, jauh sekali daripada memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk mentadbir manusia, mentadbir masyarakat dan negara berdasarkan kepada hawa nafsu dan akal fikiran semata-mata. Islam menyediakan suatu set panduan yang jelas di dalam sistem pemerintahan, sistem bernegara, supaya negara tersebut menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sedikit sebagai muqaddimah kepada kita tentang fahaman sekularisme dan juga fahaman politik suku, agama suku yang tersebar di seluruh dunia Islam sejak jatuhnya khilafah Islamiyah Uthmaniyah. Jadi tak lama, sekejap sangat saja, belum lama sangat. Amerika baru wujud lebih kurang dalam 250 atau 200 tahun lebih. Baru wujud Amerika itu. Kita khilafah Islamiyah belum hilang, tak sampai 100 tahun lagi. Jadi khilafah Islamiyah itu masih segar dalam ingatan umat Islam, dan sahabat-sahabat kita di Turki bekerja bersungguh-sungguh untuk mengembalikan khilafah Islamiyah itu, mengembalikan Islam di Turki, walaupun ianya suatu perjuangan yang sangat besar cabarannya, kerana Turki itu merupakan tempat yang pertama bertapaknya fahaman sekularisme. Tapi alhamdulillah, berita gembira, kerana saudara-saudara kita di Turki, kebijaksanaan mereka berpolitik berdasarkan pengalaman yang begitu panjang memungkinkan mereka mematahkan agenda-agenda Yahudi di Turki. Memang hebat. Tapi mereka hebat, bukan kehebatan itu yang menerimanya semata-mata pujian itu Erdogan, tetapi yang menerima pujian itu seluruh barisan mujahid, bermula daripada Badi'uz Zaman Said Nursi yang mengisytiharkan penentangan habis-habisan kepada Mustafa Kamal Atatürk selepas dia menjadi pengikut Mustafa Kamal Atatürk. Badi'uz Zaman Said Nursi, seorang ulama besar yang asalnya dia menyokong Mustafa Kamal Atatürk kerana melihat Mustafa Kamal Atatürk ini memakai jubah, pegang tasbih, pakai serban, bercakap agama, maka dia melihat ini harapan untuk menghidupkan, untuk mempertahankan Al-Khilafah Al-Uthmaniyah. Dan beliau sendiri, Mustafa Kamal Atatürk, berjanji kepada para ulama yang menjadi syarat untuk menerima bantuan dan sokongan umat Islam, bahawa dia tidak akan menghapuskan Khilafah Uthmaniyah. Itu janji dia. Tapi bila diberi bantuan, habis semua, dia leraknya habis semua. Kerana beliau berasal daripada Yahudi. Jadi akhirnya lepas itu naik tokoh, akhir sekali di zaman Erdogan, parti apa sekarang, parti EKP, di mana beliau berjaya mencabut cengkaman Yahudi di Turki. Jadi sekarang semua kebangkitan Islam di Turki dipatahkan oleh Yahudi, kerana Yahudi yang menjadi latar belakang tentera Turki. Jadi orang-orang
di Turki ini walaupun orang Islam sangat menyanjung Yahudi. Sangat menyanjung Yahudi, sangat memuliakan Yahudi. Kerana Mustafa Kamal Atatürk itu berdarah Yahudi. Bapa kemerdekaannya berdarah Yahudi. Maka apabila Islam naik, tentera yang berbangsa Yahudi inilah yang mematahkan kebangkitan Islam itu. Apabila ada presidennya yang cenderung kepada Islam, mereka membunuh presiden itu. Tapi akhirnya alhamdulillah bila naik EKP Erdogan, dia bijak. Erdogan ni bijak kerana dah ada pengalaman yang lepas-lepas. Kita ni macam orang yang naik di atas bahu gergasi. Kalau kita nak mula pada awal, memang tak boleh. Naik di atas bahu tokoh-tokoh yang terdahulu, kita akan melihat lebih jauh. Erdogan naik di atas bahu tokoh-tokoh mujahid siasi Islam di Turki selama puluhan tahun. Maka dia melihat bagaimana dia nak bertindak dengan betul bagi mempertahankan as-sahwah al-islamiyah at-Turkiyah. Jadi dia bila dia ubah daripada parti Islam kepada parti kebajikan. Kemudian daripada parti kebajikan, dia tak bawa mesej-mesej untuk menegakkan kerajaan Islam ataupun daulah Islam, kerana situasi di Turki itu tidak membenarkan. Kalau dia cakap macam tu, dia memberi modal kepada tentera untuk mengharamkan parti itu. Apabila dia berjaya, dia memulakan agenda besar dia untuk memastikan ekonomi negara meningkat supaya rakyat terhutang budi kepada parti tersebut. Dan dia berjaya. Dan dia berusaha keras untuk memasukkan Turki ke dalam kesatuan Eropah bagi memastikan ekonomi Turki itu stabil. Dan kemudiannya, selepas agenda-agendanya ini mencapai kejayaan dan kemajuan, ada kemajuan, maka dia pergi kepada agenda yang sangat penting, iaitu mencabut kuku Yahudi yang ada di Turki. Kuku itu ada pada tentera. Maka dia buat macam mana? Dia nak buang psikologi mengagungkan Yahudi, maka dia nak serang Yahudi tak pernah sabar. Dia buat apa yang dipanggil sebagai misi bantuan kemanusiaan. Jadi dia dalam misi bantuan ini yang dirancang dengan rapi, daripada penglibatan peringkat antarabangsa, tapi di belakangnya adalah Turki, dan kemudiannya menyertai itu berbagai-bagai bangsa yang dapat menyaksikan kebebalan Yahudi. Dia nak tunjuk Yahudi ni karut sebenarnya. Yahudi ni penakut. Yahudi ni bodoh. Yahudi ni lemah dari sudut ketenteraan dan perisikan. Yahudi ni tak boleh pakai sebenarnya. Yang kita takut dengan dia ni wayang aja. Dia sebenarnya penakut hangit dan lemah. Maka cara macam mana apabila kapal flotilla tu masuk, apabila Israel serang, dia memang tunggu dah benda tu. Bila Israel serang, tembak, berlaku pertempuran, ditangkap tentera Israel dan disimpan di dalam bilik tahanan dalam kapal. Tentera Israel ini menangis terkencing terberak. Ya. Macam budak-budak, diambil gambar itu, difilmkan, divideokan dan ditunjuk kepada rakyat Turki. Nah, inilah dia tentera Israel. Nak buang tu, membanggakan Israel. Yang kau tengok ni tentera Israel. Lepas tu bagaimana bila dia serang, dia tak jumpa ketua misi. Ketua misi menunjukkan perisikan tentera Israel itu sangat lemah. Lalu dia bongkar satu persatu kebodohan tentera Israel. Akhirnya masyarakat Turki yang asalnya mengagumi Israel, bila tengok orang-orang Turki dibunuh dan kemudian didedahkan betapa jahat dan bodohnya tentera Israel ini, yang asalnya mengagungkan Yahudi hilang. Bila hilang, tentera tak ada kekuatan
Kerana tentera ini latar belakangnya bangsa Yahudi. Tentera tak ada kekuatan. Kerana tentera ni kuat, ada sokongan padu daripada rakyat. Ini bijak Erdogan. Apabila dah selesai sudah itu, dia masuk kepada agenda yang sama juga, memastikan tentera-tentera Turki itu, jeneral-jeneralnya boleh didakwa di mahkamah kalau melakukan jenayah. Sebelum ini tenteranya itu macam agung di Malaysia lah, tak boleh didakwa. Tak boleh didakwa. Dia boleh buat apa pun. Erdogan berjuang dengan keputusan daripada wakil-wakil rakyat bahawa keluar undang-undang jeneral, baik siapa pun daripada kalangan tentera, kalau terlibat dengan dadah ataupun benda-benda apa sekalipun lah, penyelewengan, boleh didakwa di mahkamah dan dipenjara. Akhir bila keluar undang-undang, terus tangkap jeneral-jeneral. Semua dah ada dalam fail dia. Keluar je undang-undang, pergi tangkap jeneral-jeneral ni dan dimahkamahkan. Hebat politik ni. Akhirnya Yahudi menjadi lemah. Tentera menjadi lemah. Mereka nak melakukan coup d'etat, merampas kuasa daripada parti politik, dah tak boleh. Kerana dah tak kuat seperti dahulu. Rakyat menyebelahi parti politik yang dipimpin oleh Erdogan. Ni bijak. Dia nak buang puaka yang ditanam, yang dibela oleh golongan sekular begitu lama, puluhan tahun, nak buang puaka itu. Dia menggunakan siasah yang amat bijak. Kita di Malaysia pun berdepan dengan puaka yang sama. Ustaz Zul ni macam ceramah politik pula orang tua ni malam ni. Sekali-sekala mari lain macam pula kata ni. Dah, ini bukan ceramah politik ya. Ini ceramah politik Islam ya. Ini pengajian politik Islam. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham situasi kita. Maka begitulah kita di Malaysia takut nak buang fahaman sekular. Takut kalau buang fahaman sekular nanti kita makan tak boleh makan beras. Kalau buang fahaman sekular kita jadi lemah. Kalau buang fahaman sekular berlaku perpecahan. Ini puaka ya, puaka yang kita kena buang. Ya. Kerana fahaman ini tak cocok dengan akidah kita yang mengakui bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bila dia Rasulullah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam itu dari Allah. Tak cocok kita meragui segala ajaran yang datang daripada Tuhan yang bersifat dengan Al-Alimul Hakim, iaitu yang sangat mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi puaka ni tak cocok dengan akidah kita orang Islam yang sebenar. Kita kena buang puaka. Kena buang dalam hati kita rasa takut kalau kita tidak berjalan dalam sebuah kerajaan yang mengekalkan yang mengekalkan dasar yang konvensional ini dan kembali kepada Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, atas dasar itu kita belajar. InsyaAllah mulai pada bulan akan datang tolong dapatkan kita sistem pemerintahan negara Islam ya. Dan saya ingat insyaAllah mungkin pihak masjid surau akan cuba usahakan. Tak dapat putus state lah insyaAllah. Saya buka kepada pertanyaan sebagai menyempurnakan mukaddimah kuliah kita pada malam ini. Falyatafaddalu mashkur. Silakan. Silakan. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Itulah hari, yakni hari kiamat. Manusia itu pada hari itu diseru oleh Allah bersama dengan imam mereka, iaitu pemimpin-pemimpin mereka. Memang begitu di hari akhirat nanti ya. Manusia itu dikumpul di belakang pemimpin-pemimpin mereka. Maka Allah menyebutkan ada setengah pemimpin itu ya, yang menjadi ikutan pengikut-pengikutnya jadi penyesalan di hari akhirat. Ada setengah pemimpin itu mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada pengikut-pengikut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz tabarra'a allazina tubi'u. Ingatlah tak kala tabarra'a allazina tubi'u, orang yang menjadi pemimpin melepaskan diri, minal ladzina taba'u, daripada orang yang mengikutnya. Aku tak tanggungjawab, kata dia. Hari ini aku tak tanggungjawab dah. Dia dah nampak api neraka jahanam, dia dah melihat kemurkaan Allah, dia kata aku tak tanggungjawab dah hari ini, kau punya pasal lah. Wa qala alladzina taba'u, berkata pula yang mengikut tadi, lau anna lana karratan, kalau kami ada peluang kembali ke dunia, fanatabarra'u minkum kama tabarra'u minna, fanatabarra'u minkum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri daripada kamu sebagaimana kamu berlepas diri dari kami pada hari ini. Mana kalau kembali ke dunia, kami tak akan jadi pengikut kamu. Jadi al-akhillau yawma idzin aduun illa al-muttaqin. Saya tak ingat. Semua orang yang bersahabat baik di dunia, di hari akhirat menjadi musuh, melain yang bersahabat atas dasar takwa kepada Allah. Jadi oleh sebab itu kita dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita memang awal-awal lagi letak dah pemimpin. Pemimpin itu siapa? Apa syarat-syaratnya? Ya. Maka di dalam bidang tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya, hadisnya, tafsirnya, semua ada imamnya, dan begitu juga dalam siasahnya pun ada imamnya, iaitu al-khulafa'ur rasyidin. Maka semua pemimpin yang datang selepas itu, dia tak lain dan tak bukan gelar dia yang sebenarnya amirul yang dipanggil khalifatul rasul, iaitu pengganti bagi pengganti rasul. Pemimpin bagi umat Islam mesti mengambil pendirian sebagai pengganti rasul. Itu dia. Itu adalah gelar rasmi yang diberi kepada setiap pemimpin umat. Jadi mula-mula sekali Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pengganti Rasulullah SAW fi siyasati dunia, di dalam mentadbir dunia, wa iqamatud din, fi iqamatid din, dalam menegakkan agama, wa siyasatud dunya bih, dan mentadbir dunia dengan agama. Jadi Sayyidina Abu Bakar mula-mula sekali Khalifatul Rasul, tu gelar dia. Jadi orang panggil dia, ya Khalifatul Rasul, wahai pengganti Rasul SAW. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Umar, gelar dia pada peringkat awalnya Khalifatul Rasul, pengganti bagi pengganti Rasul. Tetapi dia tengok panjang gelaran tu, kesian sahabat-sahabat nak panggil susah. Ya Khalifatul Rasul, dia bayang dah. Masuk Sayyidina Osman nanti, ya Khalifatul Rasul. Masuk kepada Khilafah Osmaniyah, mau 4, 15, 17, 18. Ya dipersilakan Al-Fadil, Khalifatul, orang mengantuk tidur. Maka dia ubah. Dia letak Amirul Mukminin. Tapi kena ingat, hakikat itu kekal sampai hari kiamat. Pemimpin umat Islam mesti bersikap sebagai pengganti Rasul. Tak boleh melakukan bid'ah, mereka-reka jalan tadbiran. Mesti ikut seperti yang telah dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Kalau ada hari ini Khalifatul apa saya pun tak tahu, sebab kita tak ikut. Ya. Berat ya, benda ni berat ya. Alhamdulillah. Saya rasa sejarah sekularisme. Sejarah sekularisme ni panjang. Diringkaskan, dia bermula dengan penentangan golongan rasionalis, intelektual rasionalis Kristian yang menolak penguasaan golongan gereja terhadap negara Eropah. Ketika itu gereja yang memerintah Eropah, yang dipanggil sebagai imperialisme Kristian. Tetapi pemerintahan gereja ini lemah dari sudut ekonomi, lemah dari sudut politik. Ya, akhir negara Eropah itu berpecah menjadi negara yang kecil dan berperang antara satu sama lain.
dan ianya penuh dengan skandal dan kezaliman. Nampak di luar macam wali, tapi dalam gereja ramai padri wanita yang menjadi bunting. Nampak di luar macam wali, tapi dalam gereja ramai anak-anak padri-padri wanita yang ditanam di belakang, di perkuburan gereja secara gelap. Menyelewengkan harta milik orang-orang Kristian. Hidup dalam kemewahan yang amat dahsyat. Akhirnya rakyat Eropah meluat dengan padri-padri gereja. Maka meluat ini diterjemahkan dengan penentangan terhadap kekuasaan mereka. Dan mereka mendapat tiupan semangat daripada Islam apabila selepas peperangan Salibiyah. Keadilan Islam, kehebatan Islam, keilmuan Islam. Maka mereka nak begitu, mereka tengok agama Kristian menjadi halangan. Padri gereja menjadi halangan. Maka di sini mereka memulakan gerakan yang dipanggil sebagai sekular. Tolak semua pertimbangan gereja, pertimbangan agama, ya, tafsir balik ajaran Kristian supaya sesuai dengan idea politik baru, iaitu politik liberal dan sekular. Daripada situ akhirnya mencapai kejayaan dengan runtuhnya kekuasaan gereja, ya, bermula di mana? Di Jerman. Di Jerman, kemudiannya di Britain, kemudian di Perancis, kemudian di seluruh Eropah. Maka yang memerintah ialah raja-raja dan bukan lagi gereja. Dan raja-raja itu memerintah pula berdasarkan akhirnya dimodernkan. Di Britain, raja-raja tidak memerintah secara mutlak, tapi pemerintahan raja berperlembagaan berdasarkan undang-undang yang disusun. Raja kena patuh pada undang-undang itu. Jadi akhirnya lahirlah sistem politik yang ada pada hari ini dalam bentuknya yang semasa selepas melalui penentangan golongan rasionalis Kristian terhadap kekuasaan gereja Kristian. Jadi masalahnya dalam dunia Islam, ya, Islam bukan Kristian. Islam tidak memusuhi ilmu seperti Kristian. Islam tak memusuhi ilmuwan seperti Kristian. Islam bukan agama yang menganjurkan kezaliman sebagaimana Kristian yang walaupun tak menganjurkan kezaliman, tapi tak ada panduan dalam soal-soal keduniaan. Kerana agama Kristian itu Nabi Isa AS tidak memerintah. Dia tak memerintah, maka tak ada satu set perundangan yang ditunjukkan oleh Nabi Isa dalam memerintah sebuah negara. Akhirnya padri-padri itu dalam memerintah negara menggunakan hukum-hukum yang mereka fatwakan sendiri. Yang hukum-hukum itu menyebelahi kepentingan gereja dan padri-padri gereja dan menindas rakyat. Jadi dalam hal ini ajaran sekularisme itu sesuai di Eropah, tetapi sama sekali tidak sesuai di dalam dunia yang menerima Islam. Maka kalau orang itu sudah menerima Islam, maka hendaklah dia meninggalkan sekular. Hendaklah dia meninggalkan sekular. Kerana Islam itu adalah lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh sekularisme kepada dunia. Allah. Dia asabiyah yang diutarakan dalam teori Ibn Khaldun dalam buku dia Muqaddimah. Ibn Khaldun itu ia nak menunjukkan bahawa asabiyah menjadi suatu unsur kekuatan politik yang menyatukan daulah. Apabila unsur itu retak, maka daulah itu pun retak. Dia mengemukakan dari sudut itu, ya. Jadi dia melihat, kita perlu faham dalam konteks asabiyah yang dimaksudkan di sini ialah kekuatan apa kita panggil entity kekeluargaan itu dalam keadaan wadah pemerintahan kepada ketika itu berdasarkan Islam.
berdasarkan syariat, walaupun kita tak nafi ada kecacatan dan kekurangan. Dan pada ketika itu raja-raja al-muluk ini yang mewariskan kerajaan kepada anak-anaknya, ya, dan memastikan bahawa kerajaannya kukuh dengan melantik apa kita panggil kaum kerabatnya, ya, melaksanakan Islam. Jadi kita perlu faham Asabiyah yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun bukan seperti mana nasionalisme yang menjadi ideologi politik di zaman ini. Asabiyah yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun sebagai unsur yang mengukuhkan kerajaan. Asabiyah yang dikemukakan pada hari ini atau yang disebut fahaman nasionalisme ialah sebagai suatu ikatan politik menggantikan ikatan berdasarkan agama yang dahulunya berdasarkan kepada ikatan agama Kristian, dipecahkan segala ikatan berdasarkan agama sebagai entiti politik dan alternatifnya ikatan berdasarkan fahaman kebangsaan. Jadi Asabiyah yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun adalah konteks yang jauh berbeza dengan Asabiyah yang menjadi dasar politik di zaman moden ini. Wallahu a'lam. Jadi saya ingat insya-Allah ya nanti kita cuba dapatkan buku sistem pemerintahan negara Islam ini dan kita teruskan pengajian pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mohon maaf, jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.